Sekarang kita tengok pula perincian yang keempat pada bab 5, iaitu bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Pertama, kita tengok pembahagian wilayah di Sarawak dan Sabah, dan kita tinjau dahulu di Sarawak. Pertama, Raja Brooke membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Charles Brooke menambahkan 2 bahagian pada tahun 1885 dan 1890 yang kita tengok tadi, iaitu di Lawas. Di Lawas. Yang ketiga, kita tengok setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Sempadan kawasan ini menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Brooke. Hal ini berbeza daripada amalan sebelumnya yang lebih menekankan kepada hak percukaian. Dua di Sabah pula. Pertama, awalnya SBUB membahagikan Sabah kepada 2 residensi, iaitu residensi itu kepada bahagian-bahagian, dan bahagian-bahagian ini namanya kekal hingga sekarang. Contohnya di Sarawak dahulu dipanggil bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Sekarang diubah kepada nama, contohnya bahagian Kuching, bahagian Samarahan, bahagian Sibu, bahagian Bintulu dan sebagainya. A. Residensi Pantai Timur yang berpusat di Sandakan. B. Residensi Pantai Barat yang berpusat di Jesselton. Pada tahun 1922, kawasan pentadbiran Sabah terdiri daripada 5 residensi, iaitu Kudat, Tawau, Pantai Barat, Pantai Timur dan juga pedalaman Sabah. Kesemuanya berjumlah 17 daerah. Setiap residensi diketuai oleh seorang residen yang dilantik oleh SBUB daripada pegawai British. Manakala daerah diketuai oleh pegawai daerah, ataupun dulu lebih terkenal dengan panggilan DO, District Officer. Setiap pegawai daerah dibantu oleh penolong pegawai daerah. Kalau sekarang dipanggil ADO, Assistant District Officer. Assistant District Officer. Tentunya kita tengok residen, pegawai daerah dan penolong pegawai daerah terdiri daripada pegawai berbangsa Inggeris ataupun lantikan daripada Eropah. Sekarang kita tengok tajuk seterusnya, iaitu pengekalan fungsi pembesar tempatan. A. Pengekalan institusi pembesar tempatan di Sarawak. Pembesar tempatan dilibatkan dalam sistem pentadbiran dinasti Brooke untuk mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Ini kerana kita tahu Brooke ini tak mampu membayar gaji yang tinggi ke atas pegawai-pegawai daripada Eropah, termasuk membawa mereka ke Sarawak yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Lalu pembesar-pembesar tempatan ini serta pekerja-pekerja tempatan mengisi pejawatan tapi di peringkat bawah sahaja, bukan di peringkat atas. Pembesar tempatan yang dikekalkan dalam pentadbiran adalah seperti kalangan Datuk Patinggi, ini orang-orang bangsawan atau pembesar asal, Datuk Bandar, Datuk Temenggung, dan jawatan baru iaitu Datuk Iman dan juga Datuk Hakim. Semasa pemerintahan Charles Wyner Brooke, beberapa gelaran baru diwujudkan, iaitu Datuk Menteri, Datuk Pahlawan dan juga
Datuk Bentara serta Datuk Amah. Para pembesar tidak dibenarkan mengutik cukai, sebaliknya mereka diberikan gaji dan peranan membantu pentadbiran. Ini di mana-mana pun penjajah British ini kalau melibatkan bak cukai, mereka hapuskan peranan yang dimainkan oleh pembesar sebelum ini. Semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat dikekalkan. B. Pengekalan institusi pembesar peribumi di Sabah. Baru lalu kita tengok di Sarawak, sekarang kita tengok di Sabah. Pertama, ketua-ketua peribumi dibahagikan iaitu ketua yang diakui dan yang tidak diakui bagi menjamin kecekapan pentadbiran yang baik. Apa dia ni? Ketua diakui ni dan ketua tidak diakui. Ketua anak negeri yang diakui diserap ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan dibayar gaji. Manakala ketua anak negeri yang tidak diakui tidak akan dibayar gaji oleh SBUB. Institusi peribumi yang utama ialah institusi ketua anak negeri, ketua kampung ataupun orang tua dan juga mahkamah anak negeri. Ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutik cukai kepala dan juga mentadbir dengan secara adil. Ketua anak negeri juga digelar OKK ataupun orang kaya-kaya. Sekarang kita tinjau apa peranan dan maksud orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya ataupun akronimnya disebut OKK berperanan untuk pertama, membantu DO ataupun pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Kedua, menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri. Ini peranan OKK. Ketiga, menjaga keamanan daerah yang mereka tadbir. Yang keempat, memungut cukai bagi pihak SBUB. Yang kelima, mengurus pentadbiran ke pengadilan dan menjadi pembantu kepada hakim di Mahkamah Magistrate. Apa itu OKK? Akronim orang kaya-kaya ataupun disebut OKK. Nama lain iaitu Ketua Anak Negeri ataupun Penghulu. Orang kaya-kaya pertama ialah OKK Ki Abdullah pada akhir 1920-an. Beliau memegang jawatan sehingga meninggal dunia pada tahun 1936. Maksudnya 16 tahun beliau memegang jawatan. Sekarang kita tengok pula hierarki pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Pertama kita tengok di Sarawak dahulu, iaitu bagaimana pentadbiran dan hierarki pemerintahan oleh keluarga Brooke. Pertama, pentadbiran di Sarawak diketuai oleh Raja Brooke. Raja Brooke dibantu oleh Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Presiden mengetuai pentadbiran di setiap bahagian, iaitu bahagian Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan juga Lawas. Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Pentadbiran pada peringkat kampung diketuai oleh penghulu yang menjadi ketua
bagi satu atau lebih daripada kampung termasuk kampung sekitar. B. Pentadbiran berhierarki di Sabah. Kita tengok pentadbiran SBUB di Sabah diketuai oleh Governor. Governor bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat yang berpusat di London. Ini yang saya cerita, lembaga pengarah syarikat, di mana kalau nak dapatkan piagam dan saham daripada rakyat British, dia kena ada satu lembaga pengarah syarikat. Pada tahun 1883, Majlis Penasihat ditubuhkan untuk menasihati Governor dalam hal ehwal pentadbiran di Sabah. Sekarang kita tengok Carta Organisasi Pentadbiran Raja Beruk di Sarawak. Okey, yang paling tinggi adalah Raja Beruk. Kemudian dinasihati oleh dua cabang yang utama, iaitu Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Dan daripada segi hierarki pentadbiran yang melaksanakan pemerintahan dan arahan adalah Presiden. Setiap Presiden ada bahagiannya masing-masing, contohnya bahagian Marudi, bahagian Semanggang, bahagian Kuching, bahagian Sibu dan juga bahagian Lawas. Manakala di setiap bahagian ini ada daerah dan kampung. Okey, ada daerah dan juga kampung. Sekarang kita tengok pula Carta Organisasi Pentadbiran SBUB di Sabah. Pertama, kita tengok SBUB ini, dia ada pemegang saham yang paling tinggi kerana dia sebuah syarikat, dan syarikat ini ataupun pemegang saham ini dipantau oleh lembaga pengarah. Kemudian di bawah pemegang saham, dia ada Majlis Penasihat. Di bawah Majlis Penasihat ada Governor yang menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan juga Ketua Jabatan serta setiausaha kerajaan untuk menjadikannya lebih sistematik. Di bawah Governor ada Residen, Pegawai Daerah, Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung dan juga penduduk-penduduk kampung. Inilah hierarki SBUB. Dan juga sebentar tadi kita tengok hierarki pentadbiran di Sarawak. Seterusnya kita tengok pentadbiran berasaskan kaum. Pertama kita tengok Sarawak. Dinasti Raja Beruk mengamalkan sistem pecah dan perintah. Apa maksud sistem pecah dan perintah? Okay, secara mudahnya apa yang dibuat oleh Beruk ini juga dibuat oleh SSTI dan juga British ataupun Inggeris di Tanah Melayu, di mana mereka membahagikan masyarakat kaum kepada demografi yang terpisah agar tidak wujud perpaduan di kalangan penduduk. Contohnya, orang-orang Cina ditempatkan di Lombong, orang India di ladang-ladang getah, manakala orang-orang Melayu di kampung-kampung. Lalu kerana tidak ada perhubungan, ketiga-tiga kaum ini tidak dapat mencapai kemajuan. Lalu apabila negara kita mencapai kemerdekaan, agak susah bagi pemerintah ataupun pemimpin untuk menyatukan kaum-kaum ini. Bagaimanapun, kerana menyadari hakikat perpaduan, semua rakyat akhirnya menerima bahawa kita ini perlukan perpaduan untuk menjamin kestabilan dan keamanan serta kemakmuran setiap rakyat dan juga membawa kepada kemakmuran kepada negara. Di Sarawak, masyarakat dikelompokkan kepada 3 kategori, iaitu kaum Melayu, Sarawak Iban dan juga kaum Cina.
Orang Melayu terlibat dalam pentadbiran, orang Cina terlibat dalam ekonomi, dan orang Iban terlibat dalam keselamatan dan juga ketenteraan. Dan kita tengok sampai sekarang ini seseolah masih lagi kekal dengan apa yang dicaturkan oleh British ataupun oleh James Brooke di Sarawak ini. Charles Brooke mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban yang dipanggil Temenggung. Nanti dekat dengan pilihan raya pada tingkatan 4 nanti belajar akan jumpa Temenggung juga. Bagi orang Cina diwujudkan juga satu jawatan iaitu Kapitan dan Kancu. Seterusnya kita ke sebelah kanan tengok yang berlaku di Sabah. Takbiran berasaskan peribumi di Sabah juga dilakukan oleh SBUB. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah kerana pegawai daerah itu terdiri daripada pegawai-pegawai British. Ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan juga kepakaran yang mereka ada. Sabah memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Apa yang dilakukan oleh SBUB ini memberi kesan kepada pentadbiran di peringkat tempatan, terutama sekali dalam soal memungut cukai. Aspek terakhir yang akan kita tinjau pada bab 5 ini yang meliputi Sarawak dan Sabah ialah aspek perundangan. Pertama, kita tengok dahulu di Sarawak. Pada tahun 1911, Mahkamah Cina diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat masyarakat Cina. Contohnya ada kes pelombongan emas di Bau yang ditentang oleh orang-orang Cina kerana pengenalan cukai yang tinggi oleh pemerintah Brooke. Undang-Undang 8 Perkara diperkenalkan pada Januari 1842. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh Raja dan dibantu oleh Ketua Mahkamah Magistrate Sarawak. Mahkamah Residen diwujudkan di setiap bahagian. Residen bertindak sebagai hakim ataupun magistrate. Mahkamah Adat diwujudkan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman serta kesalahan masyarakat yang setempat dan biasanya tidak melibatkan kes-kes jenayah. Ini contohnya pembahagian pusaka dan sebagainya diletakkan di bawah Mahkamah Adat. Seterusnya di Sabah kita tengok Mahkamah Anak Negeri diadili oleh Ketua Anak Negeri. Mahkamah Magistrate diadili oleh pegawai daerah. Mahkamah Magistrate ini yang berkaitan dengan kes-kes jenayah sivil. Apa maksud jenayah sivil? Merompak, membunuh, menyamun, mencuri dan sebagainya. Menggunakan undang-undang tempatan dan juga undang-undang daripada barat, diwujudkan Mahkamah Magistrate dan juga Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Magistrate menggunakan undang-undang daripada amalan sistem Westminster yang menjadi amalan kerajaan barat, terutama sekali di England ataupun di Britain. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita untuk bab 5 dan juga perincian-perinciannya. Cikgu harap pelajar mampu mengingat serta mendapatkan ilmu daripada pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap pelajar teruskan mengikuti pembelajaran di bab yang seterusnya iaitu bab 6
7 dan juga 8. Untuk itu, cikgu akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri, terima kasih.